أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid Datuk Kelana Pitra Mubarak Al-Haj, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Baharul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi jilid ke-19 pada bab yang ke-18, bab ma jaa fil akhdhi bi sunnah wa ijtinabil bid'ah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan berpegang dengan jalan Nabi dan jauh daripada bid'ah. An Irbad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadah mau'izatan balighah zarafat minha al-uyun wa jalat minha al-qulub faqala rajulun inna hadhihi mau'izah muwadda' famadha ta'adu ilayna ya Rasulullah qala usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah faman adraka dhalik minkum fa 'alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis. Daripada Irbad bin Sariyah katanya telah memberi nasihat Rasulullah SAW pada suatu hari kemudian daripada sembahyang pagi, akan nasihat yang cukup, maksudnya yang mengalir daripadanya air mata dan takut daripadanya hati-hati. Maka kata seorang lelaki bahwasanya ini nasihat orang mahu meninggal. Maka apalah engkau beri pesan kepada kami ya Rasulullah? Sabdanya, aku pesan akan kamu dengan takutkan Allah dan dengar dan taat, dan jika abdi Habsyi, kerana bahwasanya siapa hidup daripada kamu melihat ia akan perselisihan yang banyak, jauhkan dirimu daripada yang baru-baru daripada perkara, maka bahwasanya sesat. Maka siapa dapat ia demikian itu daripada kamu, maka atasnya jalanku dan jalan khalifah yang memberi petunjuk lagi dapat petunjuk, gigit kamu atasnya dengan geraham. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi kita berhenti hari itu tuan-tuan berkenaan dengan berpegang pada jalan khulafah ar-rasyidin. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, yang terakhir dia kata apa? Faman adraka dzalik minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga selain pada sunnah Nabi dan juga sunnah Khulafa' ar-Rasyidin al-Mahdiyyin, dan diberi petunjuk atas mereka itu hal keadaan tersebut. Dia kata apa? Dan jalan khalifah memberi petunjuk lagi dapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit atas kamu dengan geraham. Apa ada gigit tadi tu? Yang pertama sunnah Nabi, yang kedua sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi dia kata, maka yang ma'rufnya Khulafa' ar-Rasyidin itu ialah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali, ditambah dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Dihabaq berkenaan dalam kitab-kitab Bahrul Madhi. Maka bahwasanya barang yang diketahui daripada sekalian ini atau daripada setengah mereka itu lebih utama mengikutnya daripada baki-baki
dari sahabat Nabi. Bukan bermaksud sahabat Nabi itu yang lain tidak ada kelebihan, tidak. Tetapi mereka ini diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi pemimpin. Jadi dengar cakap pemimpin. Lagu tu nak cerita lagu tu. Kalau nak cerita berkenaan dengan khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, waktu lantikan beliau tuan-tuan, yang pertama pada Sayyidina Ali dan menguruskan Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama dilantik berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu. Ada banyak perbincangan, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang lain ada beberapa pandangan dan sebagainya. Tetapi yang dilantik adalah Abu Bakar As-Siddiq, kerana beliau merupakan orang yang sangat rapat dengan baginda Nabi SAW. Sebab Rasulullah tak bagi tahu pun siapa yang kena ganti dah, tak ada. Rasulullah SAW wafat, jadi mereka ni yang bincang. Selesai. Kemudian jatuh kepada Sayyidina Abu Bakar Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun begitu juga tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tak habaq apa pun berkenaan dengan siapa yang nak ganti Sayyidina Abu Bakar, tak beritahu. Tahu-tahu tuan-tuan hal keadaan, maka dibincangkan di kalangan mereka tuan-tuan berkenaan dengan sahabat-sahabat ni siapa yang berkelayakan untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, jadi yang gantikan Sayyidina Abu Bakar yang telah dipersetujui adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selesai Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia dibunuh waktu pagi, ketika mana solat subuh. Tuan-tuan, ketika mana solat subuh, dia beritahu hal keadaan orang yang bunuh dia tuan-tuan ketika mana dia solat. Bunuh dia tuan-tuan, hal keadaan. Cuma ada beberapa pandangan bahawa Sayyidina Umar tak mati pada hari kejadian. Sayyidina Umar mati beberapa hari kemudian, bukannya hari yang kejadian tadi tu, beberapa hari kemudian. Tetapi Sayyidina Umar ketika mana wafat pun, Sayyidina Umar tak bagi tahu pun siapa yang perlu menggantikan dia. Tuan-tuan, hal keadaan tersebutlah, tak ada siapa. Maka dibincang. Jadi dibincang juga tuan-tuan, ada beberapa pendapat, antaranya Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ada beberapa nama lain. Tetapi yang ambil pendekatan untuk menguruskan formatif, ataupun kita kata formatif berkenaan dengan pemilihan khalifah ni adalah Abdul Rahman bin Auf pada ketika itu. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni yang terkenal dengan sifat pedagang dan tuan-tuan, dia ada pemikiran formatif. Formatif ni kita kata dia nak merancang, nak letak siapa tuan-tuan, hal keadaan. Maka ditanya kepada Sayyidina Ali, adakah kamu berkenaan dengan memegang jawatan khalifah tadi tu lagu mana? Sayyidina Ali jawab, tuan-tuan, dia akan pegang berdasarkan Quran dan hadis. Dia sebut semua perkara tersebut. Cuma dilihat berkenaan dengan Sayyidina Ali tadi tu, soal keyakinan dia agak kurang sedikit. Sebab ada sini yang lebih hal keadaan sebut tuan-tuan, iaitu Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Ali hebat dah, kita kata hebat dah Sayyidina Ali ni, tapi Sayyidina Ali ni ada nilai kemuliaan, karamallahu wajhah. Tuan-tuan radhiyallahu anhu, dia ada nilai kemuliaan. Apabila ditanya kepada Sayyidina Osman, Sayyidina Osman jawab juga hal keadaan tersebut, cuma sedikit keyakinan lebih daripada Sayyidina Ali. Sebab apa tuan-tuan? Ketika mana Rasulullah SAW hidup, Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi tu kahwin dengan anak Nabi seorang, Fatimah saja. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Osman ni kahwin dengan anak Nabi dua orang, Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, kahwin dengan Ummi Kalsum. Hal keadaan tersebut, jadi nak beritahu kepada kita berkenaan dengan perkara tersebut, memberikan kesan. Jadi tuan-tuan, apabila dilantik berkenaan dengan Sayyidina Osman, Sayyidina Osman naik sebagai kepimpinan, cuma di sana ada beberapa kritikan dalam penulisan-penulisan bahawa Sayyidina Osman adalah bersifat dengan sifat kroni pada ketika itu. Tapi kita tak boleh kata itu adalah formatif mereka. Kita kata format yang kita katalah perancangan yang dibuat oleh Sayyidina Osman. Kemudian ada beberapa pemberontak daripada Mesir mengepung rumah Sayyidina Osman radhiyallahu an, daripada berlanjut daripada 22 hari naik tuan-tuan 40 lebih hari, sampai mereka ni boleh masuk kepada rumah Sayyidina Osman tadi ni. Isteri dan yang mana ilah pun nak mempertahankan dia, hal keadaan tersebut tuan-tuan, tapi terpotong tangan dan sebagainya. Itu
kisah berkenaan dengan Sayyidina Osman, kan, yang menyayat hati berkenaan dengan pembunuhan beliau, khalifah. Kan? Kemudian selesai habis tu dilantik pula Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini khalifah-khalifah ni. Jadi adakah mereka hebat? Mereka sangat hebat. Dan mereka hebat kerana apa? Dikelilingi oleh sahabat-sahabat lain yang hebat. Bukan bermaksud mereka 4 orang ni je hebat dah. Sahabat-sahabat lain pun tuan-tuan sama hebat, kan? Sahabat-sahabat lain ni yang membantu hal keadaan tersebut. Cuma kita katakan sedikit, kan, perselisihan di antara mereka, yang kita kata itu hal keadaan untuk memberikan pengajaran kepada kita pada hari ini. Bukan bermaksud satu pergaduhan, tidak. Tetapi tuan-tuan nak bagi pengajaran kepada kita untuk kita berhati-hati dalam nak buat satu-satu kerja. Apatah lagi soal memilih pemimpin dan sebagainya, satu persatu diceritakan tentang berkenaan dengan tersebut, kan? Kemudian habis tuan-tuan, nanti yang kemudian ni khalifah yang berpegang tuan-tuan daripada keturunan selepas daripada tu Abu Bakar, Osman, Ali bukan daripada keturunan. Selepas daripada tu tuan-tuan sampai yang terakhir khalifah Turki Osmaniyah yang jatuh baru-baru ni tuan-tuan. Tarikhnya lebih kurang 3 hari bulan 3, kan, yang jatuh tuan-tuan. Kejatuhan Turki Osmaniyah, khalifah Turki Osmaniyah menunjukkan berkenaan dengan kejatuhan kepada sistem khilafah yang ada pada hari ini. Habis dah, tak ada dah. Tuan-tuan kata nak bangkit balik, kan, kemungkinan tu agak payah. Sebab dia daripada zaman Nabi, sistem khalifah tu ada Fatimiyahnya, Umayyahnya, tuan-tuan, Osmaniyahnya, panjang sampailah kepada kita. Lepas tu kalau kita kata berkenaan dengan sistem khalifah ni tuan-tuan, khilafah ni adalah satu perbincangan yang cukup panjang. Buku-buku pun tuan-tuan, kitab-kitab yang membincangkan berkenaan dengan sistem khilafah ni tuan-tuan tak habis. Ni demai ni tuan-tuan, nak bagi tahu kepada kita kepentingan kepada perkara tersebut. Lah tuan-tuan, ending yang tak habis. Dik kerana apa? Orang Islam juga. Bukannya kerana berkenaan dengan daripada orang luar, tak, daripada orang Islam juga. Sama juga kejatuhan Uthman bin Affan ada kaitan dengan Abdullah bin Sabah yang masuk Islam, dan tuan-tuan hal keadaan tersebut daripada orang-orang tersebut juga. Jadi kita kata Allahu Akbar, tak boleh nak kata apa. Sama juga dengan Turki Osmaniyah yang terakhir. Siapa yang ganggu tuan-tuan? Tu Mustafa Kamal Atatürk. Nak kata lagu mana? Kan? Berkenaan dengan dia merupakan keturunan, cek balik rupanya darah mak dia ada daripada keturunan Yahudi Salonika. Ini saja cerita sejarah tuan-tuan, kan? Yahudi Salonika. Iya ke? Cek balik tuan-tuan, rupa-rupanya dia military, dia ni masuk tentera, dan tentera ni kepatuhan mereka pada zaman tersebut adalah sangat tinggi kepada orang yang memerintah tentera tadi, sangat tinggi. Lepas tu kita kata tentera ni kat dunia ni tuan-tuan, apabila berlaku habis semua tuan-tuan, kata darurat ke apakah, yang ni siapa? Last kali tentera. Tuan-tuan, mana negara pun sama. Last kali tuan-tuan tak boleh nak pergi mana. Siapa yang akan takbir? Siapa yang akan perintah? Tentera akan ni. Itu normal lah. Tuan-tuan, sama juga. Jadi tuan-tuan, orang-orang bawah ni tuan-tuan direkrut oleh Mustafa Kamal Atatürk ni untuk jatuhkan apa? Sistem khalifah tadi tu. Daripada dalam, bukan daripada luar. Bukan berperang dan sebagainya, tidak. Tapi sebab nilai kepercayaan yang diberikan kepada dia tuan-tuan. Nak kata lagu mana? Di samping ada sedikit-sedikit berkenaan dengan jarum-jarum daripada luar yang membantu untuk menjatuhkan sistem khalifah yang terakhir tadi tu, Sultan Abdul Hamid II, kan? Jadi ada yang kata Sultan Abdul Majid, kan? Tapi tuan-tuan kalau baca dalam sejarah kebanyakan yang letakkan Sultan Abdul Hamid II. Jadi antaranya bukan Mustafa Kamal saja, tetapi tuan-tuan daripada Theodor Herzl. Saya tertarik tuan-tuan, ada satu filem yang dikeluarkan tuan-tuan berkenaan dengan kejatuhan sistem khalifah yang terakhir, khilafah yang terakhir. Dia buat satu filem, rupa-rupanya tuan-tuan Theodor Herzl tadi pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid tadi tu, nak minta tanah. Tuan-tuan, kita pun dengar, cerita dia merupakan rentetan daripada sejarah tu lah. Sultan Abdul Hamid tak pergi. Hal keadaan tersebut sekitar tahun 20-an,
Sebelah apa nama kita kata pada awal daripada 20-an tadi tu, sebab kejatuhan 24 tak silap saya 1924 kan. Jadi memberikan kesan jugalah. Rupanya banyak jarum-jarum, termasuklah berkenaan Saudinya lah apa tuan, banyak kisah kat situ. Rupanya rentetan daripada situ jatuh khalifah tadi, sistem khilafah tadi tu, bangkit banyak perkara pula yang mendatang. Soal kejatuhan Palestin diambil pelan-pelan sampailah sekarang. Semua berkait di antara satu sama lain. Semua kita kata satu pengajaran kepada kita. Dan rupa-rupanya yang merupakan musuh kita, rupa-rupanya kita jangan anggap orang tu orang luar, kadang orang daripada dalam sendiri. Tuan-tuan, itulah. Dan saya tertarik tuan-tuan, ada satu diskusi. Saya berdiskusi dengan saudara Heri Nurdi. Dia merupakan editor majalah Sabili Indonesia dulu, sekitar tahun 2009. Editor majalah Sabili. Dia keluarkan satu buku berkenaan dengan Freemason dan juga bagaimana kejatuhan sistem khalifah yang terakhir. Dia keluarkan satu buku, buku bahasa Indonesia lah, baca pun tak faham. Saya kata Mas, kita panggil Mas Heri. Mas Heri terangkan kepada saya nggak tahu apa-apa. Mas Heri terangkan, dia terang satu persatu tuan-tuan. Kita kata Allah Akbar. Rupanya kejatuhan tadi bukan kejatuhan yang memang nak terus jatuh tak, tapi kejatuhan yang dirancang. Satu perancangan yang tuan-tuan yang menampakkan bahawa Islam tu lemah, tak nak kata apa, tapi dibangkit. Lepas tu bangkit dengan kefahaman masyarakat berkenaan dengan Islam, tetapi tak sama dengan sistem khilafah yang ada. Sebab nak wujud balik, mana mungkin tuan-tuan, agak bermasalah lah. Kita kata tuan-tuan, Sultan Muzaffar Shah ke apa, Melaka last 1951 Sultan lah tu tuan-tuan. Bukan tak ada hal keadaan tersebut, tapi jatuh-jatuh tuan-tuan sampai gelar tak ada Sultan Melaka. Ada lah Sultan Melaka merapu tak ketahuan Allah tu, ada lah orang kita pergi percaya pula tuan-tuan. Jadi kita kata bukan apa, jatuh sekali tuan-tuan, nak bangkit balik boleh kan? Tak boleh dah. Nak kata lagu mana tuan-tuan, hakikat dah. Cuma kita kena fikir soal pemerintahan dan sebagainya tuan-tuan. Allah alam. Sambung. Dia kata lagi, kerana telah berlaku antara mereka itu khilaf padanya, dan sungguhnya telah datang khabar bahawasanya seorang lelaki telah bersumpah ia tidak mahu jima isterinya satu ketika, maka difatwakan oleh Sayyidina Abu Bakar hal keadaan tersebut. Ditanya pula kepada Sayyidina Umar, kemudian ditanya pula kepada Sayyidina Osman, kemudian ada fatwa daripada Sayyidina Ali. Jadi pandangan-pandangan ni memberikan kesan. Tuan-tuan nak bagi tahu lah, khalifah sendiri pun ada perubahan kepada ijtihad mereka masing-masing. Tapi mereka ni orang alim atas mereka, sebab mereka kedekatan dengan Rasulullah SAW. Ketika mana orang mengutuk, mengeji Islam tuan-tuan, mereka bangkit bersama dengan Islam. Jadi tak boleh ngutuk sahabat-sahabat ni, seorang pun tak boleh kutuk. Kita ni kata sahabat ni lekeh ya tuan-tuan, ribuan sahabat ni bukan tara, aku lagi hebat, tak boleh. Kita hebat apa tuan-tuan? Iman kita, mak kita, beranak kita, nama Islam, IC Islam. Tuan-tuan mereka tuan-tuan nak dapat Islam tadi tu, perang dengan Nabi dulu kadang. Khalid Al-Walid perang dengan Nabi dulu, perang tuan-tuan, baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Jadi apa kita nak kata hebat? Hebat apa tuan-tuan? Luka sikit pun tak ada. Mereka perang tuan-tuan, luka habis badan ni. Sampai disebutkan Khalid Al-Walid tadi tu nak cari tempat yang tak ada luka ni, tak ada tuan-tuan. Lagi mereka bukan ada nurse apa pun, bukan ada tukang jahit untuk nak ni, tak ada tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Hal keadaan tersebut cuma ada perubatan-perubatan lah yang dibincangkan berkenaan untuk kesembuhan, mempercepatkan kesembuhan. Tapi tuan-tuan, kalau kita kata kena belah pisau pun tuan-tuan jahit seminggu tak main masjid. Padahal kena kat tangan. Seminggu tak main masjid. Nak kata lagu mana? Orang kita hari ini tuan-tuan berbalah, tak ketahuan Allah. Sahabat-sahabat ni mereka berbalah pun tuan-tuan, ada sandaran. Hak ni dia bawa sandaran, dia bagi tahu lah. Abu Bakar dia bawa sandaran berkenaan dengan ayat surah Yunus ayat 98. Sayyidina Umar bawa berkenaan dengan surah Insan ayat 1. Kemudian Sayyidina Osman bawa surah Ibrahim ayat 25. Sayyidina Ali bawa daripada surah Ar-Rum ayat 17. Hal keadaan tersebut, sehingga akan disebutkan hal keadaan bermula sahabat-sahabat itu laksana bintang-bintang
dengan apa jalan mereka itu menurut sekalian kamu, nescaya dapat petunjuk sekalian kamu. Ashabi kan nujum, dinakalkan dalam kitab kita, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat Nabi ini ibarat seperti mana bintang-bintang. Bi'ayyihim, dia beritahu, ihtadaitum ihtadaitum, iqtadaitum ihtadaitum. Dia kata menurut sekalian kamu, nescaya dapat petunjuk sekalian kamu. Ihtadaitum, dapat petunjuk kalau kita turut mereka, tuan-tuan. Sebab itu kita kata dalam sejarah-sejarah, maka nak tak nak, tuan-tuan, sedikit kita kena melihat kepada khalifah-khalifah tadi itu dan juga sahabat-sahabat. Kalau dalam kitab yang diterjemahkan oleh Telaga Biru berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah, ada nakalkan nama-nama sahabat Nabi, tuan-tuan, yang boleh kita rujuk. Tapi tuan-tuan, dia cerita ringkas je lah, sahabat ni siapa, sahabat ni berapa riwayatkan hadis, sahabat ni takat tu je lah kan. Tapi kalau kita baca detail, tuan-tuan, berkenaan dengan sahabat, saya tertarik. Ustaz Hadri Hashim Al-Bindani, Ustaz Hadri Hashim Al-Bindani dalam Ridu Aikim, dah berkenaan dengan hayatus sahabah kan, cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat. Kita naik kereta, tuan-tuan, dia cerita, kita dapat bayangkan, nangis saya, tuan-tuan. Allah, apa tiba-tiba menangis tuan-tuan. Dia punya jalan cerita tadi tu, tuan-tuan, memang terasa betul. Dia kata ini diletakkan di tengah panas Ammar bin Yasir. Dia sebut cerita satu-satu, semuanya tadi tu lagu mana, hal keadaannya. Kita bicara kita Islam, tapi tuan-tuan, batu kena kat dada pun tak ada lagi, jemuk kat tengah panas pun tak ada lagi. Tiba-tiba kita kata kita perjuang ke Islam. Perjuang apa, tuan-tuan? Masjid tak mai, masjid tak mai, yang mai apa? Babi nak kata mana, tuan-tuan? Masjid tak mai, orang kita lah duk gaduh, tuan-tuan, tak selesai masalah kan. Babi ni datang bawa masalah, rupanya babi ni datang bawa masalah supaya kita ni fikir yang kita ni bermasalah. Itu je. Babi ni mai, tuan-tuan, dia sondai seorang pakcik. Dia cerita lah dalam grup tu, tuan-tuan. Lepas dia sondai seorang pakcik tu, kena tembak ke apa, lebih kurang lagu tu lah, tuan-tuan, hal keadaan dia berlaku di Sungai Pelong, Sungai Buloh, tuan-tuan. Babi masuk masjid. Jadi kita kata dia hina kota, tuan-tuan. Dia masuk masjid, kita kata hina sangat, tuan-tuan. Kita lagi hina daripada babi. Nak kata lagu mana, kita kata hina lah, kita lagi hina. Rumah Allah pun tak pernah masuk, tuan-tuan. Jumaat luang lah semua, luang lah. Babi pun masuk masjid, tunggu nak daripada maghrib nak tunggu isyak. Kata lagu mana, tuan-tuan. Kita pun gabu kepala. Sahabat-sahabat ni tulis lah, Ustaz Ridwan Makno apa semua tulis lah, kena memberi pengajaran kepada kita. Dia kata sebab apa? Sebab masjid ni tak dipenuhi oleh orang, jadi lebih baik dipenuhi oleh binatang. Jadi sahabat-sahabat ni tulis lah, binatang-binatang yang memenuhi soft masjid, apa dia? Cicak, tuan-tuan, lipas, betul tak? Semut. Dia kata ni yang apa nama, binatang ni klik-klik lampu ni, tuan-tuan, hak tu yang memenuhi masjid-masjid surau. Kadang hak tu lagi banyak pada kita. Kadang mereka meninggalkan kepak-kepak kat situ, kita apa pun tak ada. Jadi kita cakap kita hebat, tak hebat, tuan-tuan. Janganlah bagi kita belagak lagu tu lah, orang kita lah. Masjid pun tak pergi, tuan-tuan, kita kata lagu tu. Padahal, tuan-tuan, bukan payah pun. Mai tadi tu pintu terbuka, mai semayang. Habis semayang ada rezeki. Kalau ada kuliah ke apa ke, tuan-tuan, kadang ada makan. Kita kata lagu tu lah, tapi tuan-tuan tak mau mai. Nak kata sebab Nabi dah kata, Nabi janji, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini janji Nabi. Nabi kata apa? Laki yang hati dia terpaut dengan masjid, janji apa, tuan-tuan? Janji di akhirat nanti, tuan-tuan, Allah akan payungi dia. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dipayungi oleh Allah. Tidak ada payungan melainkan illa zilluhu, melainkan payungan Allah. Lelaki yang hati dia terpaut dengan masjid. Tapi tuan-tuan ada? Tak ada, tuan-tuan. Yang terpaut dengan masjid hati babi. Paut masjid pening kepala pula. Dia berkata macam mana nak sama ke, apa ke nak buat ke apa. Allah benda, tuan-tuan, tak ada masalah. Bukannya dia lari satu masjid ni. Lepas tu dia berkata lah, hal keadaan macam mana solat isyak dah, lepas tu kemudian bagaimana solat subuhnya, ada orang main lagi ke? Takut najis ni, dia kata apa? Najis ni, dah, tuan-tuan. Babi berkubang ni bukan kubang apa pun, tak ada masalah, tuan-tuan.
Cuma kita kata tempat-tempat yang perlu je. Sekarang ni teknologi ada, bukannya teknologi tak ada. Kemudian kita ni bukannya hal keadaan nak ambil ayak tanah ni tuan-tuan, ambil ayak tanah. Lepas bincang lah, sahabat-sahabat guru ustaz ni tuan-tuan bincang, nak ambil ayak tanah ni lagu mana. Dia bukannya tanah, faham tak tuan-tuan? Kalau tayamum kita kata debu-debu tu lah. Ini bukan soal debu-debu pun tak ada, ayak tanah. Ayak tanah tuan-tuan, jadi ayak biasa mu tanah je tu je tuan-tuan. Kemudian kita dah ada kaca, faham tak tuan-tuan? Kaca hak sedut ayak ni. Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat kata apa, dia sanggup menginfakkan berkenaan dengan kaca dia tu lah, untuk tujuan bagi samak masjid. Bukan bayar pun tuan-tuan. Dia kata jirit-jirit benda ni, bawah ni kita ada lapisan, satu lagi lapisan color putih plastik bawah ni, bawah kapet, kalau tuan-tuan perasan lah jadi memang tak ada masalah. Dia kata bukan bayar pun kat mana laluan dia, buat tanda sikit laluan baby tadi tu, agak-agak lah. Sebab kita tak tahu agak kita tang mana, bukan ada payah pun. Sahabat-sahabat tu kata lah, dia kata aku tu curah ayak tanah, kemudian sedut, kemudian curah ayak basah 6 kali. Bukan ada apa pun, benda tu sedut ayak tuan-tuan, tak ada apa. Selesai. Hak sahabat ni kata apa, tukar kapit masjid 34,000. Babi sekok punya pasal tuan-tuan, 34,000 habis. Faham tak tuan-tuan? Babi sekok punya pasal, bergaduh semua orang. Macam mana nak semayang ke tak? Nak semayang, masjid tak sama tak sertu lagi. Jadi macam mana kita nak pergi semayang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi tuan-tuan, orang Badawi masuk kencing. Tuan-tuan, zaman Nabi orang Badawi masuk kencing, curah ayak pun bukan ada apa pun. Dia kata itu zaman Nabi ustaz, ni zaman kita. Takkanlah zaman kita pasal babi sekok masuk 30,000 habis. 30,000 juga. Kalau ini tuan-tuan silam 40-50,000 juga besar ni tuan-tuan. Masjid Taqwa apa 100,000. Mana kata lagu mana? Itu bahagian dalam je. Dalam saya rasa kita dengan Taqwa lebih kurang besar sama ke, besar sikit kita, lebih kurang betul lah. Tuan-tuan, 100,000. Cuma dia ada atas lah, dia buat atas sikit. Cuma kita tertanya-tanya tuan-tuan, hal keadaan bagi pengajaran kat kita lah, bagi pengajaran, bukan ada apa pun, supaya kita fikir siapa yang nak memenuhkan soal masjid, kita ke babi ke, kau pendatang-pendatang lain ke, wallahu a'lam. Bagilah tuan-tuan, kita kunci sekat tu. InsyaAllah kuliah akan datang nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa salaha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.